Hai semua, saya Angga Gentang. Marilah kita bersama dengan sesi Sembang Santai bersama Angga Gentang. Hari ini kita amat bertuah kerana kita dapat satu pakar perubatan yang tidak asing di dunia perubatan di Malaysia, iaitu Prof. Dayang. Seorang pakar bedah kanak-kanak. Juga pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, UKM. Tidak asing lagi, Prof ini adalah juga sahabat baik saya dan beliau amat cenderung bukan saja menggunakan tangan untuk mengubati pesakit, tetapi menggunakan hatinya. Seringkali Prof dan juga sahabat-sahabatnya di UKM dan juga di hospital-hospital lain memberikan bukan 100%, malah lebih daripada itu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa kanak-kanak kita. Syukur hari ini kita bersama seorang insan yang sangat hebat. Kurniaan Tuhan kepada negara tercinta kita, negara Malaysia. Selamat datang Prof. Daripada hati saya Prof, saya sangat terharu dan sebab kerana pengalaman kita bersama-sama di mana saya nak bawa kepada penonton semua. Satu hari ni Prof telefon saya, "Puan, I need 5,000 untuk operate budak ini." Dia kata yes or no. The answer must within 1 minute. I need to do the job. Inilah dia, Profesor Dayang di sebelah saya. Terima kasih Mr. Kuan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi pertama Sembang Angga Gentang atau Geng Gentang. Studio sangat cantik ya Mr. Kuan. Tajuk saya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk bercakap tentang keselamatan kanak-kanak di rumah. Betul Mr. Kuan? Ya. Baik, tajuk yang besar tapi kita ada about 15 minutes, 30 minutes kan? Yeah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh mudahkan pemahaman ibu bapa, kanak-kanak tu daripada umur kosong, daripada hari pertama dia lahir sehingga umur dia 18 tahun ya. Itu kanak-kanak, definisi kanak-kanak. Jadi bila kita cakap tentang keselamatan kanak-kanak, untuk mudahkan ibu bapa, kita boleh kategorikan ya. Apa dia keselamatan kanak-kanak yang ibu bapa perlu tahu bila anak tu kurang daripada dia lahir hingga umur dia setahun katakan, ataupun 2 tahun. Dan daripada 2 tahun ke 5 tahun ya. Kemudian yang bersekolah rendah, kemudian yang remaja, kemudian yang lebih tua lah, hampir kepada usia dewasa ya, yang 16, 17, 18 ya. Jadi untuk masa yang singkat ni, kalau Mr. Kuan izinkan, saya boleh terus kepada topik yang kita nak bincang lah, tentang keselamatan kanak-kanak kan. Ya. Jadi hari ni saya tak nak cakap pasal statistik ke apa banyak sangat, yang kita nak bagi tips kan. Tips macam mana, pasal doktor ni adalah seorang yang berpengalaman sangat dan selalu kita lihat bahawa apakah kemalangan-kemalangan yang kemungkinan ibu bapa tidak tahu, yang tidak boleh nampak, tidak boleh jangka akan berlaku. Itu adalah penting sekali. Ya. Jadi kalau saya boleh start dengan yang bayi baru lahir kan. Tentu ibu bapa dah baca buat persediaan masing-masing. Tapi sekarang ni tujuan saya bercakap ialah berdasarkan kes-kes yang kita tengok di hospital ya, supaya senang ada pembuktian dan sebagainya ya. Untuk bayi-bayi yang baru lahir dan sehingga umur dia setahun, kemalangan yang paling keselamatan ya, pihak poin keselamatan yang penting ialah kematian akibat secara tiba-tiba ya. Dan biasanya berkait dengan cara anak ni tidur. Jadi sebagai pakar bedah kanak-kanak, saya sure ibu-ibu dan bapa tidak gunakan buaian yang konvensional. Masa zaman-zaman saya kecil dulu dan kita kecil dulu lah kan buat buaian yang begitu ya. Tips dia ialah anak bayi kena tidur di bahagian yang rata.
Ya, dulu sekitar 2-3 tahun lepas ada satu company, 2-3 company di negara barat dia jual baby slipper. Baby slipper ni dia kata bayi ni elok tidur pada satu sudut yang tertentu lah, dia nampak cute je bila dia tidur Tapi sebenarnya itu berbahaya. Kenapa? Sebab baby dia tidak, kalau dia terlungkup dia tak boleh bangun. Dia tak cukup kekuatan leher dia untuk bangun sendiri. Okey, so ini yang pertama lah. Baby tersedak semasa minum ataupun lepas minum terus tidurkan kena burp dan sebagainya lepas tu tidur, bila tidur tak boleh tidur dalam buaian sebab posisi tu boleh menyebabkan baby terpusing sikit dan tertutup saluran pernafasan Baik. Kemudian masalah kepada, kalau kita tengok dalam rumah Mr. Kwan, elok kita kategorikan kat mana yang selalu ada kemalangan. Okey? Baby dan toddlers lah Yang worst kan ibunya mengandung 9 bulan, tak ada masalah lahir tak ada masalah. Kemudian dalam masa umur setahun dah berlaku kemalangan. Okey? Jadi dalam statistik kita, walaupun saya tak perlu cakap peratusan majoriti sebab jatuh jatuh ataupun tergelincir. Jadi yang pertama kat rumah ialah kelicinan lantai. Permukaan lantai dan biasanya bukan jenis jubin tu Bila ada air terjatuh, apa reaksi pertama yang kita perlu buat Jadi kita kena amalkan benda yang sangat simple Mr. Kwan. Nampak je air tumpah, kalau ada anak, throw a towel. Throw a towel atau throw kain Sebab anak-anak ni dia akan prihatin benda. Sama juga kalau kita buat tiang atau rumah yang penuh dengan gelas Gelas berkilat, kita boleh nampak dalam Itu berbahaya kepada anak-anak. Sebab dia tak tahu ada gelas. Dia kena ada gelas tu bila kita buat. Kalau kita buat cermin, kita kena ada pattern. Ataupun ada pokok-pokok bunga. Jadi dia bila dia lari ke kawasan tu, dia stop. Ada yang nampak ada something. Begitu juga bila ada air tumpah di atas lantai. Dia akan nampak benda tu glistening, dia akan attracted to it. Jadi kita segera throw something there supaya dia padam dia punya keinginan untuk tengok ada glistening. Jadi di kawasan dalam rumah, kalau kita tengok kelicinan lantai sangat penting. Kedua ialah bucu-bucu. Jadi mungkin masa ibu bapa belum ada anak, seronok kan nak furniture cantik-cantik, ada bucu Tapi Mr. Kwan, bila kita dah mula nak dah tahu ada family bila anak tu dah membesar sehingga dia boleh faham mendengar arahan kita tak boleh underestimate kebolehan dia bermain. Sebab main ni sebahagian dari kanak-kanak. Kita tak boleh cakap dia jangan main, jangan melompat. Impossible The moment anak tu boleh melompat atas katil katakan, dia akan melompat all the time prancing Dia macam kitten lah. Kalau kita tengok kitten, the smaller the kitten, kita kasih makan pun dia main dulu baru makan kan. Begitu juga anak Jadi bahagian-bahagian bucu katil, bucu meja ibu bapa dah kena anggap ini adalah potential risk untuk kemalangan Jadi kalau ada kemampuan, boleh letakkan kat bucu-bucu tu, beli sendal rubber daripada IKEA, daripada pusat perabot Tapi kalau tak ada pun, gunakan perca kain yang dijahit beberapa kali dan ikat di kawasan bucu tu supaya dia tak mudah cabut. Kadang-kadang yang IKEA punya tu pun, anak tu bila dah besar sikit dia boleh tarik keluar And then remember, apa-apa yang glass, apa-apa yang is very attractive, benda yang ada air very attractive. Jadi biasanya kita tidak galakkan rumah ada water feature. Kalau betul dia anak-anak kecil, water feature dia kena bertutup lah. Fountain sebab apa? Jadi kita masih lagi cakap tentang anak yang kecil dulu lah anak-anak ni dia tak perlu air yang dalam sebenarnya untuk lemas. Dia kalau ada air 2 kaki pun dah cukup. Sebab bila tengok dalam baldi tu ke, dalam bekas tu ke, dia terlangkup muka dia tak boleh berupaya untuk bangun balik. Ini imagine dia bergantung kat situ, dia tengok and then dia terhumbang,
dan kita pula buat kerja lain. Jadi saya selalu rasa masalah ni lah saya bagi yang serius tu yang boleh membawa kematian. Okey. Yang biasanya yang membawa kematian ni bila dah berlaku, majority of the parents say, oh saya tak tahu doktor, kalau saya tahu saya kan. Jadi saya bagi yang gambaran yang begitu dulu. Okay. Naturally, yes, the most dangerous. Naturally, sebenarnya kes yang paling kerap berlaku adalah akibat kemalangan yang berkaitan dengan kawasan dapur. Ya. Yeah? Okay. So kalau daripada tadi saya habiskan dululah di bahagian ruang tamu. Kalau selain daripada perabot yang tajam, kalau kita tengok sekarang ibu bapa suka beli jelah sekarang trend kan TV yang nipis tu kan. Okay. TV sekarang tak macam zaman kita kan yang berat besar berat tu kan. Ini semua nipis yang boleh gantung Yes. So be very careful bila kita letak TV yang besar 46 inches, 60 inches, berapa inci, 30 inci ke, kita letak di atas meja yang narrow. Yang mana anak ni bila dia ada capability untuk panjat, dia akan panjat sekali perabot ni, TV ni. Oh, I see. Jadi kita ada beberapa kes yang serius lah bila TV tu jatuh. Hempap anak Jadi hempap ni biasanya kepala tak ada apa-apa, tapi organ dalam badan macam hati, limpa boleh menyebabkan pendarahan yang teruk. Dan anak-anak bila pendarahan teruk kita tak sempat bawa, dia membawa kematian lah. Jadi kalau kita ada perabot-perabot yang boleh topple, kita kata kita pastikan kalau ada anak tu kita secure pada dinding. Kita terus screw pada dinding. Kita jangan gantung sebab gantung has the risk of falling down. Jadi benda yang kita gantung kalau kita buat DIY lagi saya tak inilah elok kita terus rapatkan pada dinding, screw kan. Jadi dia tak ada paksikan dia lah. Paksikan dia Tentu kalau TV yang berat-berat tu tak ada masalah sebab is less likely for it to topple. Tapi TV sekarang memang nipis dan ringan. Jadi kita ada banyak kes begitu. Kalau kena muka, luka, pecah bibir kita boleh jahit. Tapi bila dalam organ dalaman boleh menyebabkan kematian. Okey, itu perabot saya rasa saya dah secure yang itu. Tentunya di kawasan dalam ruang tamu tu ada plug point. Okay. Now plug point ni kita orang perempuan lah biasanya kita suka letak bulb untuk night light kita katakan. Malam kita pasang Now night light tu untuk bila anak dah besar is okay. Tapi bila anak ni kecil tak sesuai attracting and then dia nampak hole tu dia puncture okay. So itulah saya harap ada developer yang kita pun dah tahun 2022 kan, kita tak ada developer yang nak buat rumah mesra kanak-kanak sebenarnya kalau kita tengok macam rumah most of parents yang aware ni dia punya plug point semua hidden dia tidak macam zaman kita lah nampak jelas banyak kan anak boleh cocok kalau kita ada masalah tu senang saja you can just put paper atau something yang sementara anak ni kan bila dia dah kecil lepas tu dia start crawling dia cocok kan, jadi you can cover dengan apa-apa kertas ataupun plastik cover yang bila you nak guna you umpilkan. Jadi perlu some energy untuk buka. Kalau just kertas macam tu tutup dia boleh siat. Budak-budak kan dia nampak itu ada lubang, ini tak ada lubang Okey. Itu yang dekat kawasan ruang tamu lah sesuai. Okey. So saya rasa kita banyak menimba daripada prop dan mungkin lepas ni saya boleh terangkan the problem dekat kawasan dapur ke dan sebagainya. Yes, kita berhenti sekejap untuk beri prop rehat sekejap dan kita sama-sama minum kopi dulu dan kita kembali selepas ini.
Kembali semula ke Sembang Santai bersama Uncle Kentang. Tadi kita telah mendengar huraian Profesor mengenai dengan orang kata danger-danger yang ada pada ruang tamu. Kini kita beralih dengan kepada ruang dapur. Untuk anda, tuan-tuan dan puan-puan yang nak membina hidup baru dengan baby anda semua, marilah kita mendengar apa boleh dikatakan oleh Prof kebahayaan dalam dapur sekarang. Okey. Silakan Prof. Okey. Dia untuk dapur kan, biasanya anak bila mak masak anak-anak bau kan, sedap ya. Oh. The first thing yang kita perlu pastikan ialah dapur yang memasak itu tinggi. Ya. Okay. Kalau kita miskin macam mana pun, kita tak boleh masak macam kita piknik dekat pantai rendah bawah. Because itu invite anak-anak yang especially yang toddlers yang crawling datang sama-sama terjun dalam tempat kita masak tu. Okay. Jadi apa-apa pun kita kena pastikan tempat yang kita masak tu dapurnya tinggi. Mempunyai ketinggian. Kalau tak ada tempat yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan elok adakan meja yang tinggi supaya anak tak boleh capai. Okey. Jadi biasanya dapur memasak tu kan, katakan 2 stov ke 1 stov ke kan, adakan tempat sikit kat belakang untuk letak periuk yang dah masak ya. Right. Mr. Kwan, dia anak-anak ni bila dia tengok daripada bawah, kita kena tengok macam dia punya pemandangan tau. Dia akan tengok atas, tengok mak tengah masak. Dia akan nampak tangkai periuk tu tau. Jadi dia dalam hati dia nak grab it ya. Jadi kalau parents lepas masak atau apa-apa benda yang panas, alihkan yang periuk yang dah panas tu ke dalam. Maksudnya lebih jauh lah. Katakan ni meja atas dapur tu ataupun stov tu kan. Kalau di bandar-bandar biasanya oven dapur masak ni ada 4 stov katakan kan. Jadi alihkan ke belakang. Dia anak ni dah tak boleh capai. Ini kejadian yang paling kerap kita dapat ialah bila anak ni tarik periuk panas ataupun apa-apa mangkuk panas di situ dan bahan panas jatuh atas dia. Ini akan menyebabkan burn atau scalding melecur yang teruk pada anak-anak. Jadi sekali lagi, kalau anak-anak ni kena melecur, kita akan kategorikan berapa peratus ya. Tapi lately ni kita risau sebab kadang-kadang bila berlaku tumpahan masakan yang panas ni, dia masuk ke mata. Itu kita tak boleh selamatkan. Ya? Ataupun dia terbenam yang masakan panas tu, tutup hidung dia dan sebagainya. Jadi ini boleh berbahaya. Ya? Jadi kalau takat dia pegang panas, dia lepas. Ya? Tapi kalau dia tarik, benda tu akan tumpah. I see. Jadi ingat, lepas kita masak-masak tu, alihkan yang panas tu jauh dari pandangan anak yang kecil ni. Sebab dia dongak kan? I see. Jadi saya lupa tadi, bila kita hidang atas meja, kaum ibu ataupun kaum wanita kita selalu ada table runner. Okey. Kita jangan table runner ni terjuntai Mr. Kwan. Macam ni lah. Kan kita kan suka yang cover daripada sini ke sini tu kan, jalan raya semua kan ya. Kalau yang kecil ni dia dah nampak, dia akan tarik yang ini pun akan jatuh. Okey. Jadi kalau kita nak table runner, just cukup saja atas ni untuk alas kita punya makanan ya. Tidak terjuntai begitu ya. Cecair panas, masakan panas itu yang penting lah ya. Kemudian seperti mana yang kita tahu, benda-benda tajam. Benda tajam ni pisau, gunting, even pensel pun dia kena tutup, duduk dalam cupboard yang selamat. Selamat ya. Saya faham orang muda bila dia kahwin dia nak semua cermin, cantik, nampak kan. Tapi sebenarnya kalau kita rasa nak ada family, kalau single lain ya. Tapi kalau nak ada family, elok tertutup dan tak dilihat oleh anak-anak ni. Ya. Dalam sesuatu rumah mesti ada almari yang khas untuk barang-barang tajam atau berbahaya. Dan ada juga almari yang khas untuk barang-barang keselamatan kesihatan. Jadi macam kita ada first aid punya box ya.
Jadi kalau kita tak ada first aid box tu, kita siapkan satu almari di dapur biasanya, ya. Satu kawasan tu khas. Jadi kalau tertumpah ke apa, kita tahu apa nak buat. Kalau kita terkena tajam, kita tahu apa nak buat. Kat situ anak ni pun tahu. Kalau apa-apa jadi dengan Boleh saya stop Profesor sekejap tak? boleh. Yang kalau dia kena air panas, ada orang taruh Colgate atau orang taruh kicap atau taruh air sejuk. Dia kena room temperature. Dia bukan Dia orang taruh air. Colgate tu boleh pakai pula. Actually no, ya. Kita sebenarnya kita syorkan kita pakai air yang room temperature. Pour water banyak-banyak atas tu. Okey? Dia dah mengelembung dah. Tak apa, dia melembung tu tak apa. Dia macam ni. Dia kalau kami ni doktor, anak ni datang melecur, kalau anak tu menangis kesakitan, kita boleh tahu ini superficial burn. Oh, I see. Okey. Bila dia deep burn, maksudnya dia dah makan layer dalam kulit ni yang ada sub pensarafan, ya. Jadi anak ni cool je. Kita nampak gelap, anak okey je. Tu bad news. Maksudnya is deeper daripada superficial lah, I ya. see. Jadi kalau kena ada melembung tu, boleh pecahkan ataupun just pour banyak air, cover the area, jangan kasih anak sejuk dan bawa ke hospital, Baik. Mancis, ya. Sekarang ni kita saya tahu ramai orang pakai mancis, lighter kan. Lighter susah nak. The good thing about lighter ialah dia susah nak untuk anak pakai, Mancis lebih mudah. Candle sebenarnya, ya. Kita kadang-kadang guna candle untuk pelbagai benda, birthday ke, untuk halau lalat dan sebagainya. Berhentikan perbuatan tu. Nak halau lalat ni sekarang kita ada semua yang organik, yang bau serai tu kan. Ataupun kalau ambil lah serai sini titik kan, letak dalam minyak zaitun sikit biar dia bau kan. Jangan gunakan api, ya. Api attracts children, ya. Dan api dia nak tahu dia panas ke tak, dia akan letak tangan dia kat situ, ya. Dia dia tarik. Kalau imagine kan tangan kita pun boleh melecur, ya, ataupun anak punya jari halus saja kan, ya. Dan keduanya lilin yang cair itu pun boleh menyebabkan kecederaan sebab panas kan dia punya wax tu kan, ya. Itulah sedikit tentang di dapur Mr. Kuan. Saya banyak lagi sebenarnya, tapi yang ini yang kita common tengok, ya. Yang saya nak ingatkan lagi di dapur ialah before saya forget, ibu bapa kan suka takutlah ada rumah yang ada tikus kan, dia beli ubat tikus yang racun tikus yang kita letak belakang fridge kan, kita kata tempat tersorok, kita kata tempat tersorok bawah-bawah meja ni sebenarnya anak kita memang boleh jumpa, ya. It is very dangerous. Dia orang expert. Ubat-ubat tikus ni dia ada warfarin, ya. Untuk matikan bila tikus tu makan, dia akan menyebabkan perdarahan eksesif pada tikus ni, tikus mati. Tapi kita juga ada kes di mana anak ni dia crawl, dia nampak belakang fridge tu ada something, belakang macam something je belakang pintu tu kan. Dia ambil dia makan. Dia ambil dia makan. Jadi anak ni dapat perdarahan. Perdarahan tu kita tak boleh hentikan kecuali kalau bawa dia hospital, ibu bapa bagi tahu anak saya ni termakan racun tikus. Jadi kita akan adalah remedy ubat yang kita boleh bagi, ya. Kalau kita tak tahu, ibu bapa pun tak tahu, in the end anak ni akan terus meninggal dunia sebab perdarahan. Okey? Sekejap lagi kita kembali lagi, banyak lagi tips-tips daripada Profesor, dan saya rasa ibu bapa harus cenderung mengenai ini. Tujuan kita membawa Profesor datang ialah untuk share kisah benar yang ada berlaku di hospital. Semoga bermanfaat. Semoga kita bermanfaat kepada ibu bapa yang di luar sana. Kita berehat sebentar, kembali lagi kita akan pergi pula ke tandas. Bagaimana kematian boleh berlaku dalam tandas. Jumpa semula.
Kembali semula ke Sembang Santai bersama Uncle Kentang. Hari ini kita bersama Profesor Dayang. Adalah seorang pakar bedah kanak-kanak yang sangat-sangat hebat di dunia, di Malaysia ini. Dan itu adalah sahabat kita di studio kita hari ini. Kita pergi pula ke objek-objek dengan dapur. Ini adalah segmen yang terakhir bagi Prof untuk menceritakan keselamatan kanak-kanak di rumah. Okey, Mr. Kwan, saya alih sikitlah tadi saya dah cakap pasal dapur. Saya nak sebab kita persuntukkan masa sikit. Ada satu kemalangan di bilik air yang common sekarang ni. Selain daripada yang tadi saya cakap tentang baldi diletak air, saya lupa nak ingatkan kalau kita nak letak simpan air di dalam bilik air, kena tutup dengan tudung yang berat, bukannya ringan yang anak boleh tolak. Okey, kalau ada anak kecil kita kena tolak ni, tutup dengan yang berat. Kalau letak dulang, letak batu atas tu. Letak jangan letak dulang aja, dia akan tarik dan dia akan bunyi. Yang kedua ialah kita dapat banyak kes di mana kan sinki yang Jubin tu, ramai orang tak tahu yang sinki ni tidak sesuai untuk anak duduk atas. Ada yang mandikan anak pun dia dudukkan anak tu atas. Okey. Ini kalau kita buat masa dia kecil, bila dia besar sedikit dalam umur lebih pada 10 kilo, dia duduk atas tu atau bergantung, boleh roboh dan pecah sinki Jubin ni. Nah, bila dia pecah, dia jadi very sharp tau Mr. Kwan. Dia sangat tajam. Dia dalam kes-kes di mana anak ni duduk dan benda tu pecah, dia boleh koyakkan bahagian punggung dia tu sedalam-dalamnya. Imagine muscle kat punggung tu tebal, dia akan deep cut. Yang menyebabkan pendarahan yang banyak, kesakitan yang amat sangat. Jadi this is of course budak yang lebih tua lah, anak-anak yang lebih tua lah, dalam lingkungan 7, 8 begitu. Tapi kalau anak tu berat, awal-awal lagi kita jangan bergantung pada sinking basin. Itu yang saya nak ingatkan lah. Begitu juga Mr. Kwan, bila kita duduk di flat, ketinggian kan, kita tak nak anak kita jatuh daripada tingkap, daripada balkoni kita tu. Kita kena pastikan tidak ada apa-apa di penghujung balkoni itu yang dia boleh panjat. Ada kadang-kadang ibu bapa letak pokok-pokok bunga, jadi dia tinggikan pokok bunga tu kan sebab ada bangku. Anak ni dia akan naik atau in between tempat tu dan dia tengok kat bawah, dia very curious. Dan dia akan topple ke bawah. Jadi itu memang kematian lah, ataupun patah leher dan sebagainya. Jadi itu semua boleh dielakkan. Okey. Objek-objek lain yang boleh membahayakan kanak-kanak. This is very important. Saya rasa dah tak jual dah, tapi baru-baru ni ada juga saya jumpa. Kita kan biasa tengok benda yang halus-halus yang kita panggil beads tu. Dia salt gel yang bila kita rendam dalam air, dia akan kembang untuk tanam pokok. Yes. Mr. Kwan, itu sangat dangerous. Sebab baby yang kecil-kecil, bila dia termakan benda tu, gel bead ni, dia ada je air, dia akan kembang. Imagine dalam saluran pemakanan kita memang ada air kan, jadi dia akan kembang dan menyumbat usus. Jadi anak ni kita takkan tahu anak ni ada problem sehingga usus dia tersumbat, dan reaksi inflamasi yang disebabkan oleh gel beads ni, dia very serious, menyebabkan usus yang tersumbat tu mati. Dia bukannya tersumbat saja. Kalau tersumbat kita keluarkan blok, kita operate, buang blok tu saja. Dia boleh menyebabkan kematian salur darah usus tu juga. Jadi ada banyak kes, dan saya rasa Kementerian Kesihatan pun beberapa tahun yang dulu dah buat laporan. Tapi kita tengok macam mana gel bead ni masuk semula. Dulu dia orang beli daripada mesin-mesin yang jual RM1, RM2 ni kan. Saya dapati mungkin sebab kita semua sekarang ni suka beli shopping benda-benda daripada Shopee, daripada Lazada. Benda yang cantik-cantik untuk hari raya yang kembang ni, saya harap kita tak buat lah. Sebab kalau kita ada anak kecil, dia tertelan, ini boleh menyebabkan usus tersumbat dan usus tersebut mati dan membahaya nyawa anak.
Jadi Itu prop juga balloon. Macam mana balloon? Balon. Okey, Mr. Kwan, kalau kita tengok balon yang getah yang ada helium tu sangat bahaya. Kalau anak ni one, dia boleh suffocate. Kalau anak ni is getah, kalau dia tertelan, dia tidak boleh keluar daripada mulut dia. And dia sangat-sangat tak safe sebab aspek getah tu sendiri. Jadi kalau nak celebrate happy birthday, kan ada satu jenis balon yang macam kertas sikit tu. Okay. Yang ringan tu kan. Okay. Gunakan yang itulah. Kalau boleh tak payah, kalau boleh biasakan tak ada balon pun tak apa. Sebab benda ni semua costly dan ada implication kan. Itulah saya ingat ada banyak lagi aspek keselamatan. Contohnya remaja, kita dah kena cakap tentang keselamatan internet, Mr. Kwan. Tapi mungkin dah tak ada masa lah untuk kita bincang tu. Kita Terima kasih banyak, Mr. Kwan. saya rasa yang penting kita telah belajar banyak daripada Prof. Dan to me, Prof Dayang adalah seorang insan yang sangat hebat. So are you. So saya rasa saya dah kata dia seorang doktor. Dia bukan mengubati melalui tangan kepakaran dia, tetapi dia mengubati melalui hati dia, naluri dia. Inilah yang sangat kita bawa Prof hari ini, dan kita akan jemput lagi pada masa depan, kerana Prof adalah seorang yang sentiasa bersedia berkongsi ilmu. Boleh jemput kawan-kawan saya juga, Mr. Kwan. Diorang pun banyak expert dalam hal kanak-kanak, dan saya sangat harap supaya para pendengar dapat rasa perkongsian kita hari ini membawa manfaat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada anda menonton Sembang Santai, dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Kita berterima kasih kepada Prof Dayang kerana sudi hadir pada pagi ini bersama anda semua. Sama-sama, Mr. Kwan. Jumpa lagi. Thank you.